Kalau awak dah ready, kita akan terus ke number 15 lah. Okay, this is our number 15. Okay, melihat pada dua rajah yang diberi pada awak. Okay, rajah 13. Okay, soalan number 15. Kita menggunakan modul LP lah. Okay, so di sini seperti biasa soalan jangan dilupakan. Okay, we always have to highlight this because this will be our main topic. Okay, topik dia adalah oblique cavalier. Back to oblique cavalier. Even though you have learned for 3 types of oblique, so ini adalah oblique cavalier di mana kedalaman dia adalah menggunakan saiz yang sama. Tapi, okay, do you have any questions here? Atau awak rasa sama je macam yang sebelum-sebelum? Dia bulat. Okay, dia bulat. I know that. Every one of you can see this. We are having here as a circle. Nampak Satu circle dan satu lagi, satu, dua, mesti a square lah. This one. Mana pandangan lagi satu? Yes, very good. I need your doubts. Okay. Cikgu nak awak dalam keadaan dilema sekarang. Itu yang bagusnya. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni bukan belajar dari yang betul sahaja. Bukan kita nampak yang sah-sah terang tu terus dapat jawapan, kita belajar dari situ. No. We learn from our mistake. Nampak tak? We learn from our doubts. Kita belajar dari kekeliruan yang kita ada. Sebab kita nak achieve for our goals, kita kena tahulah kat mana isu dia, kat mana ada masalah. Nampak tak? Boleh faham di situ. So tadi ada persoalan. Mariam kan? Okay? Dia kata, kat mana kita nak tentukan kedudukan dia sebenarnya? Kedudukan dia dari segi yang mana satu akan jadi. Okay, sebelum saya teruskanlah. Antara dua rajah di sini, apakah nama dia yang awak boleh bagi dekat dia? Boleh tak saya, let's say we are going to try and error lah orang kata Katalah kat sini we name this as a PA and then this one we name as a PH. Can this happen? No. No. Why? I need to know why. Boleh. Silinder. Bila dah tanya boleh pula dah. Are you sure with your answer, Kimi? Can this boleh. be as a PA and PH? Boleh ke kalau dalam keadaan PA-PH dalam rajah 13? Dia tak bagi kat kita labeling pandangan. So, kita yang tentukan. Boleh tak kalau kita tentukan PA dan PH macam ni? Can this happen? Tak boleh. Tak boleh. Ya unjuran ortografik kita gini. Okay. So, our konsep yang kita pakai kan jenis unjuran yang kita gunakan hanyalah unjuran sudut yang ketiga. Even though kita belajar yang pertama. Kita belajar yang pertama just memadai kita kenal simbol bagi unjuran sudut ortografik yang pertama. Dah. Kita tak akan lukis unjuran yang pertama tu. Kita hanya akan fokuskan pada unjuran sudut yang ketiga. So dalam unjuran sudut yang ketiga dia ada law dia. Dia ada hukum hakam yang awak kena follow. Okay. Kedudukan PA boleh berada di sebelah kiri atau kanan. Nampak Dia boleh berada pada kiri atau kanan tapi dia ada syarat dia. PA mestilah diletakkan di sebelah atas ke bawah? Another questions. PA. Atas. Yes, very good. Okay, let's say we choose at this location, this bottom. Okay, kita pilih PA berada di kiri atas. Nampak tak? PH kena ada di mana? Bawah PA. Yes, very good. PH kena ada kat sini. Boleh ke PS duduk sebelah PA? Cannot happen. Yang ini sahaja boleh berlaku atau pemilihan awak adalah macam gini. Katalah you pilih PA ada kat kanan. Okay, so di bawah ni akan ada PH. Di sebelah sini akan ada PS. This one also can be. Nampak tak?
Kedudukan ortografik hanya macam ini sahaja. Tak boleh langsung PA duduk sebelah PH. Nampak tak? So kita dah tak ikut dah kita punya law. Yang ini memang memang salah sangat-sangat lah. PA tak boleh berada di PH. So sebelum kita nak tentukan pilih orientasi yang sesuai tadi, kita sendiri kena fahamkan kedudukan apa yang ada pada kita. Pandangan apa yang diberi pada kita dalam Rajah 13. Tak kira lah Rajah 13 ke 14 ke belas apa ke. Kena tentu sahkan dulu pandangan jenis apakah di situ. Understand? So let's say I just jot down here as a PH, okay, and this will be our PS, okay, or either this one as a PS, this one will appear as our PH. Dia berkemungkinan boleh berada dalam situasi yang macam ini sahaja. Nampak tak? Can you absorb this? Boleh dapat tak? Boleh dapat tangkap tak? Yang tadi memang for sure tak boleh lah. Okay. Tapi kalau kita labelkan dia sebagai PH dan PS atau PS dan PH berkemungkinan boleh. Tapi, ada tapi dia. Ada dot dia. Apa dot tu? Awak kena refer pula pada pernyataan ini. Apa pernyataan tu? Anybody can tell me? Ni kat atas ni. Nampak yang color, nampak label dia warna apa? Kita dah highlightkan tu sebagai warna kuning tu. Dia kata apa di situ? Can any one of you read this? Orientasi yang paling sesuai. Yes. Dia ada sebut, dia ada mention, you have to choose the orientation. The suitable orientation. Awak kena pilih orientasi yang paling sesuai. Sebab dalam oblik ni diberi pada kita kelebihan untuk memilih orientasi. Masa awal-awal kelas dulu cikgu ada terangkan tentang pilih orientasi di mana contoh hari tu adalah hexagon pada pandangan hadapan. Kita nak menggunakan sudut pada paksi surut sama ada boleh gunakan 30, 45 dan 60. Okey, yang ini yang diberi yang suitable. Tapi kalau kita ada bongkar hexagon, dia memang tak sesuai bila kita gunakan angle pada paksi surut kita 60 darjah. Sebab dia akan terhilang beberapa butiran di sana. Di mana butiran tu bila hilang, markah tak akan dapat lah. Markah juga akan berkurang sedikit. Tapi bila awak gunakan sudut 45 yang di-advisekan, okay, butiran awak akan dapat lengkap. Okay, so kita kena pilih yang mana sesuai. So dalam oblik, kaedah dia ni awak kena ingat lah. Bila awak diberi dua pilihan, dua pandangan yang macam ni, ada bulat dan ada satu lagi bentuk segi di situ, awak buat pilihan supaya bulatan ni adalah pada pandangan hadapan awak. Apa maksud dia? So, di sini awak tak boleh gunakan yang bawah ni, tak boleh lah. Nampak? Kita cancel yang bawah ni. Yang bawah ni tak boleh lah. So keadaan dia sekarang adalah PH pada bahagian yang circle dan PS kita adalah pada paksi surut. Nampak tak? Itu adalah orientasi. Can you understand this? Boleh follow? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh faham Ini nak bawa awak fahamkan tentang orientasi dulu. Okay, so we are having here as a PH dan PS. Ni kena tahulah. Okay, so back to our langkah kerja. Okay, for sure kita akan gunakan peralatan kita lah. Okay, so we need to call out all this first. Okay, paksi surut kita for sure akan berada di sebelah kanan. Nampak? Sebab kita menggunakan unjuran sudut yang ketiga. Okay, tak boleh berada di sebelah kiri. Mesti kanan. Because we are just follow these diagrams given. Okay, so Rajah 13 dia kata yang segi-segi tu, even though dia sebenarnya bukan segi lah. Sekejap lagi akan nampak dia. Okay, dia berada pada kanan. So we have to
refer to this sisi, kena gunakan yang inilah Cavalier. So dia akan jadi full D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia adalah 60. Okey, apa nak buat dengan bulatan di sini? So bulatan di sini, okey, sebelum tu kita letak tepi sekejap. Okay, let's say we choose to start our drawing right here. Ini adalah starting point. Nampak kita nak adjust. Okay, let's say this will be our starting point. So, okay. Awak akan start dengan menggunakan garisan binaan seperti biasa. Okay, panjang mana tak kisah sebab garisan binaan. Okay, so call out your another tools here. Sekejap, before that I need to check the area 1, 2, 3. Okay. Saya just panjangkan je. It will be something like this lah. Okay, simpan dulu. Okay, starting point kita di sini. Nampak tak? Sebab apa saya start di situ? Sebab kita dah adjust supaya di sini akan ada 30 mm. Ni Okay, kita dah sukat ni Nampak ni? Kenapa pilih 30? Sebab we have to refer to our pH. Okay, since that we are having here as a circle, so we start from the center of the circle. Kita akan bermula dengan center bulatan ataupun pusat bulatan. Bila pusat bulatan, we need to check for the radius. What is the radius here? 1, 2, 3. So it will be 30 mm. That's why cikgu dah letakkan ni 1, 2, 3. So dia akan jadi 30 mm. Boleh nampak sebab kita punya drawing tu dia akan hala ke kanan. Okay, paksi surutnya akan jatuh di sebelah kanan. That's why kita himpitkan dia di sebelah kiri sedikit. As long as the space kat sana ada untuk kita siapkan bulatan tu, so still okay lah. So kita ada space kosong di sini sikit. Tak adalah melekat dengan PS kita. Understand This is how you adjust your drawing lah. Tak nak sampai lukisan awak terkeluar daripada saiz kertas. Nampak Boleh? Can you follow this? Hello? Simpan dulu. Okay. Boleh, cikgu. Boleh Okay, good. So, sekarang ni, keluarkan jangka lukis. Bila ada bulatan, bila ada lengkung, whatever and so tu yang melibatkan lengkung, yang membolehkan kita menggunakan jangka lukis, you need to use this. Okay? Berapa nak sukat dia? Berapa nak start ukuran dia? For sure, the radius here would be 30 mm. Nampak? 30 mm. Even though here is a 3 cm lah. Okay, tapi dalam istilah engineering yang kita belajar, we need to use unit dia dalam mm. So, I finish my circle here. Boleh? Kita akan bermula dengan circle kita. Okay, can any one of you understand this? Boleh follow? Boleh kelas? Senyap je ni. Boleh. Boleh Okay, untuk part awak pun kalau boleh, you kena start jugalah bekerja sama dengan kita tunjukkan di sini. Okay, and then bila kita dah siapkan bulatan kita yang berradius 30 tadi, okay, garisan penengah bagi bulatan awak lukiskan siap-siap. Actually garisan penengah dia adalah dilukis sebagai panjang pendek gitulah. Okay, menunjukkan itu adalah center of circle. Okay, tapi saya dah lukiskan solid di situ, tapi I still consider this as a construction line. Okay, boleh Okay, apa yang kita nak buat sekarang adalah dengan mengeluarkan set square 45 darjah kita, okay, kita akan unjurkan garisan binaan start daripada center pergi ke belakang. Awak just tarik je. Sekejap lagi kita akan check berapa jarak yang diperlukan. Okay, can understand this? Kita buka sudut pada pusat bulatan tu 45 darjah menggunakan set square 45 darjah dan kita just draw one construction line di sini.
Ini adalah garisan binaan. Ke belakang. Sebanyak berapa tak apa. Saat lagi kita akan ambil kisah yang itu. Okey. Boleh follow setakat ini? Boleh. Boleh ke? Boleh ya, very good. Okay, what we need to do now here is you kena kira berapa bilangan pada PS di sini. Kita tak libatkan ketinggian Ketinggian sebenarnya kita dah cover. Kita dah cover kat mana? Kita dah cover bila mana kita dah start buat bulatan. Pada bulatan dia dah siap-siap ada dia punya ketinggian ataupun dia punya height. So you don't have to bother about the heights. Nampak tak? Okay. We just refer to PS. Balik semula ke soalan Cavalier. So Cavalier adalah full. So apa yang ada di sini, we need to measure this. Kita kena ukur berapa bilangan dia. So nak ukur, keluarkan balik lah. Ini ya. Okay, berapa nak ukur? Kita kena ukur dia sebanyak 60 mm. Okay, 60 mm. Boleh ya sebab kita guna ini ha. Nampak ni? So, jangka lukis dah menunjukkan 6. Yeah, so 6 tu adalah 60 lah. Kita tandakan sedikit di situ. Segaris gitu ha. Nampak tak? Boleh? Okay, so let's say I need to, sekejap kecilkan sedikit. Okay. Nak buat garisan binaan Okay. Apa nak buat sekarang? So, agak-agak awak lah. Bentuk dia adalah bentuk apa? Anyone can tell me this? Bentuk yang awak nak lukis ni dia adalah bentuk apa sebenarnya? Dah nampak kot sekarang ni sedikit. Cylinder. Yes, very good. Okay. This is the object of a cylinder. Ini adalah objek silinder. Okay. So dia mesti melibatkan bulatan. Permukaan bulat dia mesti berada pada bahagian hadapan dan juga pada bahagian belakang. Contoh silinder macam ni lah. Nampak ni? Apa benda ni? Ini adalah roll tissue. Nampak Ini adalah bentuknya silinder. Permukaan di hadapan dia bulat. Okay. Di sebelah belakang dia juga adalah bulat. Walaupun ini ada hollow dia tak ada orang kata penutup. Tapi dia lebih kurang macam ni lah. Okay. Bulat di hadapan dan bulat di belakang. Nampak Can you see this? Atau tak nampak? Boleh ya? Nampak. Okay, good. Very good. So, kita nak teruskan untuk melukis bulatan kita sebelah belakang. So, what we have here is something like this. Okay. Satu bulatan dah ada dekat depan, satu lagi dah ada kat belakang. Kita kesan dia punya pusat bulatan. Nampak tak? Bila melibatkan bulatan, kita akan tackle dia dekat pusat bulatan. So, what we are trying to do here is pusat. Di depan tadi kita gunakan pusat ni untuk melukis radius kita 30, dapat sebiji bulatan dan kita proceed. Kita unjurkan ke belakang mengikut 45 darjah kita. Kita sukat pula center to center ni adalah 60 mm. Nampak? Bulatan yang color merah di sini tadi, dia seolah-olah berada pada this surface. Permukaan ini. Okay, can you see this? Okay? Boleh faham tak? Ini adalah permukaan bulatan yang di hadapan tadi. Yang di belakang, dia akan berada seolah-olah di sinilah. Lebih kurang kat sini. Can you understand this? Kita sekarang tengah tackle pada pusat bulatan merah, okay, di hadapan dan pusat bulatan yang color brown tu di belakang. That's why we are trying to detect the center of this circle in front and dekat belakang pun kita nak detect dia punya pusat bulatan. Kalau di sini adalah O, di belakang tu adalah O prime dia. But we still use the same radius. Nak buat silinder yang sama macam tu, radius tak boleh berubah lah. Radius dia would remain the same. We are still using the same radius. Yang depan dan yang belakang. Do you have any questions here? Ada yang tak jelas? Ada yang tak jelas? Anybody of you?
Sebelum kita proceed lagi. Sekejap. Okay, while waiting for your answer. Sorry? Boleh ke? Boleh. Boleh faham Okay. Boleh ke? Boleh faham betul Okay, good. Okay, kalau boleh faham, kita akan proceed. Kita akan keluarkan set square yang 45 ni. Okay. Okay, 45. Okay. Kalau nak menghasilkan silinder. Ingat lagi tak awak belajar tentang tangent? Saya letak tepi sekejap. Okay, do you still remember the topic of tangent? Awak masih ingat ke topik tangent? Ke dah lupa? Boleh ingat tak topik tangent? Daniel? Daniel Hakim? Ya, cikgu. Awak ingat tak topik tangent? PKP lagi. Dah lupa semuanya. Ingat tak? Tak, cikgu. Astaghfirullah. Yang ada tangent in, tangent out tu. Yelah, maksudnya dalam tangent, bila kita nak melukis garisan tangent, apa yang kita kena ada lagi? Bila ada dua bulatan kan? Macam contoh di sinilah, kita nampak bulatan depan, bulatan belakang. Tapi dalam kita nak melukis garisan ni, garisan yang pada pandangan awak yang awak nampak straight line ni, yang ini adalah garisan tangent. Nampak So bila nak melukis garisan tangent, dalam topik tangent, apa lagi istilah yang kena ada? Ataupun yang perlu awak create sebelum awak start melukis garisan tangent? Mesti ada garisan yang saya selalu tulis gini Sekejap. I need to refresh you all balik lah ni. Kalau masih ingat lah. Okay, saya selalu tulis benda ni apa tu? Wajib. Wajib ada. Apa dia yang wajib? Garisan apa yang wajib ada sebelum nak start melukis garisan tangent? Garisan itu adalah markah. Okay, tak lukis garisan tu, markah akan berkurang. Cepat, recall. Banyak awak belajar, awak dah melupakan. Garisan selari ya, cikgu. Bukan garisan selari. Garisan dah betul. Garisan apakah tu? Cepat. Garisan lurus Garisan memang lurus. Sikit lagi. Garisan dah betul. Dua suku kata. Garisan bermula dengan huruf N. Lepas tu. Garisan apa tu? Cikgu dah bagi hint dah. Dua suku kata. Huruf N. Normal. Garisan normal. Very good Zakwan. Garisan normal. Boleh jelas di situ garisan normal. Sebelum kita nak lukis garisan tangent, garisan normal wajib kita lukis terlebih dulu. Nampak So garisan normal pada oblik kita, since kita gunakan angle 45 untuk dapatkan garisan pada paksi surut di sini. So kita nak, orang kata apa, bila nak lukis garisan normal mestilah berserenjang. Nampak tak? Bila berserenjang, reflect dia adalah 45 sebelah sini pula. Nampak ni? Tadi 45 dalam keadaan sini. Ni 45 kita buat
Sini. Tadi di sini. Nampak Kita lukiskan garisan ni. Boleh nampak tak guys? Oh, besarkan sikit. Boleh. Boleh, good. Okay, so bila kita nak buat garisan normal, sebab fokus kita adalah tangent nak sambung daripada bulatan depan ke belakang ataupun belakang ke depan di sini. Garisan tangent kita akan appears di sini. Nampak? Sini satu, kat sini satu. Barulah boleh melengkapkan kita punya rajah oblique cavalier. Tapi sebelum nak dapatkan garisan tangent, benda yang paling wajib yang perlu ada adalah garisan normal. Cara nak dapatkan garisan normal adalah you just make this set square 45 tadi, reverse sahaja. Kita balikkan aja, reflectkan dia. Letakkan di sini dekat pusat. Okay, pusat bulatan depan. Okay, we check for the construction line here. Okay. Okay dah. Okay, so kita just lukiskan ini garisan normal kita. Satu kat depan, satu lagi di sebelah belakang. Nampak tak kelas? So this will be our normal lines. Tak ada garisan ni dalam tangent, kita tak akan bagi markah dekat awak. So macam mana cara nak sambung garisan normal? Guna semula set square 45, alih semula. Besar ke dabak bagi nampak kecilkan sikit lagi, comel sikit. Ni Okay, since this is your final answer. Ni tak betul angle dia. 80. Okay. So this is our final answer. We know that this will appear as our tangent line. So why not we just draw this as a object line. Kita lukis line ni object line siap-siap. Okay, one here. Ni titik tangent kita sambungkan titik tangent ke titik tangent. Depan belakang. Okay, bahagian atas dan di bahagian sebelah bawah. Okay. Okay, ada 3 benda. Kita simpan dulu. Okay, ni tak siap lagi. Kejap lagi. Okay, ada 3 perkara yang kita kena tengok di sini. Satu, bila kita nak melukis garisan tangent So, yang pertama sekali wajib ada where am I going to jot down here? Here Satu adalah garisan normal. Syarat garisan normal awak kena recall balik lah. Mesti 90 darjah berserenjang, whatever and so. Okay. So yang kedua, wajib ada titik tangent yang betul. Titik tangent tu dekat mana? Okay. Ini adalah titik tangent. Itu adalah titik tangent masing-masing lah. Akan ada 4 titik tangent. Boleh jelas tak di mana kedudukan titik tangent tu? Sekejap I just want to show you the Okay, tunjuk satu kat situ. Okay. Sekejap kita bawa kanta pada awak. Tu Ada nampak tak tu? Dalam circle, ini merupakan awak punya titik tangent. Boleh tak? Ataupun Boleh. Ni nampak jelas Ni adalah titik tangent. So, mesti ada garisan normal. Ini garisan normal kita di mana 90 darjah. Besarkan tu nampak tu. Okay. So tadi dah 45 darjah kat sini. Bila kita lukis kat sini, di sini akan jadi kita punya 90 darjah. Itu yang kita cakap dengan awak tadi. Apa tu? Sudut mesti 90 darjah. Sekejap bagi siapa yang tak berapa nak nampak di situ. So we try to highlight here as a Sekejap. Nak tunjuk dekat awak juga tu. Okay, sabar. We pour this with let's say green color. Okay, di sini adalah 90 darjah kita. Ni Tadi angle di sini 45. Okay,
So kita buka lagi 45 kat sebelah sini. Di sini akan automatically akan jadi 90 darjah. Ini yang dimaksudkan dengan serenjang. Nampak tak? Boleh faham? Ni garisan base kita tadi. Okay. Kita buat 45 darjah. Guna set square. Di sini yang hijau tu dia akan membentuk angle 90 darjah. So ini menjadikan garisan normal kita. Sebab law tentang garisan normal awak kena hadam lah. You kena tahu dia adalah berserenjang. Bila sebut berserenjang tu dia adalah 90 darjah pada kita punya garisan tangent. Okay. Again, we are supposed to have our garisan normal. Ni garisan normal. Ni yang pertama, yang kedua. Okay. Titik tangent akan secara tak langsung akan berlaku di persilangan antara bulatan dengan garisan normal. Okay, atas dua-dua, depan belakang, bawah belakang depan. Clear Okay, so bila dah ada dua ini, okay, barulah garisan tangent dapat awak lukis dengan menghubungkan titik-titik tangent berkenaan. Okay, so ada soalan tak? Having any problem? Oh, hello. Boleh ke? Are you still with me? Boleh. Okay, good. Bila dah siap, yang ini berat pada awak lah. Sebab yang ini dia akan melibatkan garisan solid line ataupun object line pada awak. Okay, awak ni bermasalah bila nak melukis bulatan. Am I right? Okay, bila nak lukis bulatan aja kan dia akan ada garisan bulatan yang tak smooth, yang tak cantik, satu hal. Lepas tu satu lagi, dia tak mengikut garisan objek. Dia akan nampak seolah-olah garisan binaan. So dah jadi satu kesalahan. Okay, so make sure bila nak melukis bulatan, nak dijadikan sebagai garisan objek kita, solid line, pastikan you punya jangka lukis tu, mata dia memang betul-betul boleh bila dilukis tu dia boleh menghasilkan satu drawing yang very smooth. Sebab markah pun akan dilihat dari segi kesmoothan dia tu. Betul tak istilah kesmoothan? Bunyi pelik tu. Okay, betapa licinnya awak lukis bulatan. Nampak So nampak macam simple tapi dari segi ketelitian, dari segi kekemasan kena ambil kira. Sebab we as an engineer, we have to be very firm with our job. Okay, so letakkan diri awak sebagai engineer. Kalau engineer dia kena, nak kata perfect taklah, tak ada orang yang perfect. Tapi kita cuba hasilkan satu jawapan yang orang kata jitu. Pada mata kita, kita nampak jitu. Jangan pula pada pandangan mata kita, alah comotnya lukisan aku. Nampak tak? Jadi macam mana kita nak present dekat orang lain, nak tengok orang lain, awak kata sekali comot, orang lain yang tengok tu dua tiga kali dia kata comotnya. So kita sendiri kena hasilkan satu jawapan yang jitu dan tepat. Okay, barulah kita punya hasil tu kita sendiri akan puas hati. Okay, so this is the final answer for number 15. Tapi nak dapatkan number 15 yang simple ni, saya explain dulu daripada awal sampai akhir dia. Okay, apa dia garisan normal, apa dia titik tangent, apa yang perlu awak faham. Kita nak fokuskan pada pusat ke pusat. Bila mana kita ada bulatan, kita kena pilih orientasi yang paling sesuai. Orientasi yang paling sesuai pada kita adalah jadikan permukaan bulat supaya dia berada betul-betul di hadapan pandangan mata kita, iaitu serenjang 90 darjah. Kecuali ada syarat dia. Okey, dia ada syarat bila mana pada pandangan hadapan dia ada bulat dan pada pandangan sisi dia ada lengkung dan sebagainya. Okey, di situ kita tak boleh nak mengelak lah, supaya hari tu cikgu cakap yang bulat lengkung supaya dia ada kat depan kita je. Tapi sekarang ada dua view yang melibatkan dua-dua surface dia lengkung. Macam mana nak buat? Dia ada cara nak atasi, tapi kita belum sampai ke situ lagi. Untuk peringkat ni kita diberi satu bulat dan satu lagi yang permukaan biasa. Actually yang ini bukan bulat, nampak ni.
yang di pandangan sisi. Tapi yang kita tengok tu memang nampak macam rectangle atau square lah. Dia jadi square sebab jarak dia 60 sama dengan dia punya diameter. Tapi kalau dia panjangkan lagi, okay, you punya bongkah di sini, oblik awak akan jadi panjang lagi lah. Itu sahaja. Dia tak semestinya akan jadi square. Can you understand this? Because this one refer to our depth. Yang ini adalah kita punya kedalaman, iaitu kita punya D, depth. Okay, D ni akan main peranan berada pada paksi surut sama ada nak dijadikan separuh atau 3/4 atau full D. Bergantung kepada jenis pandangan oblik yang kita ada. Sebab tu you need to read all the questions given here. You kena baca dia punya statement. Jangan terus melangkah buat je. Kadang-kadang you nampak benda ni. Padahal soalan dia adalah isometri. You tak belajar lagi. Tapi tak apalah. Okay. That's why you kena baca soalan. Dia nak oblik Cavalier. So kita highlightkan dia punya keyword dia. Point penting di sini. Pilih orientasi. Dia tak ada suka-suka hati bagi tahu kat kita. Okay. Ada maksud yang tersembunyi. Dan butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Biasanya dalam oblik, dalam ISO, memang kita tak payah tunjuk butiran terlindung. Butiran terlindung ni adalah wujudnya garisan-garisan hidden ataupun garisan-garisan putus-putus tu. Okay, so we don't have to show this dalam ISO ataupun oblik. Garisan terlindung ni biasanya kita tunjukkan pada lukisan pandangan tambahan ataupun pada unjuran ortografik. Itu pun jika sekiranya diminta dalam soalan. Bergantung pada soalan. Okey, ada soalan tak?